komen tengok suara dengar jelas tak suara? Dengar suara jelas tak? Kita masuk sikit lagi baru kita mula. Minta komen dengar suara jelas tak? Nasir, dengar suara tak Nasir? Suara dengar jelas tak? Cubaan. Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak mula ni lebih kurang lagi 5 minit. Tuan-tuan kalau yang ada soalan boleh tanya soalan dulu berkaitan dengan rawatan Islam. InsyaAllah kita sembang-sembang dulu sebelum kita nak mula ni. Kalau ada soalan saya jawab lah. Kalau tak ada lagi saya akan mula terus.
clear. Boleh komen masuk clear. Kawasan tuan-tuan jelas. Line okey ke line? Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Terus minit 2 lagi kita mula nah. Fitri is watching. Sahabat saya ni. Okey kan Fitri? Clear kan suara? Pasang kulim okey kan? Clear. Okey, terima kasih Siti Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa pada malam yang mulia ini. Jadi ada juga tertanya-tanya kenapa bermula pada awal 8 lebih kan. Sebenarnya di iklan ni kita start pada pukul 9. Disebabkan ada yang mesej inbox suruh mula awal sikit. Depan suruh mula awal sikit. Jadi tak apalah, kita kita mula lebih kurang 8.30 dan kita habis lebih kurang 9 lebih. Jadi yang mana yang masuk lewat tu dia kena tengok siaran ulangan lah, insya-Allah. Jadi pada siri yang lepas kita membincangkan beberapa perkara. Siri yang dulu kita berbincang tentang perkara berkaitan dengan penyakit yang dibawa oleh makhluk halus. Adakah tak ada penyakit? Jawapan dia tuan-tuan boleh tengok pada siri yang pertama. Kemudian apa jenis penyakit yang jin bawa kepada manusia? Dan juga adakah ubat untuk mencegah daripada sihir yang terkena pada manusia? Apakah ubat dia? Cara nak mencegah dia. Kemudian yang terakhir adalah disebabkan panggil apa tuan-tuan
famous zaman sekarang ni tentang pameran hantu. Kan pameran hantu bubuh dalam botol. Jadi ada ke tak ada benda tu kan? Dan itu pun telah saya jawab di dalam siri yang sudah. Maka pada malam yang mulia ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya menggunakan kitab yang sama, almarhum Datuk Dr. Harudin, dengan beberapa persoalan pada malam ni tuan-tuan. Antaranya soalan adalah bagaimanakah cara membuat minyak pengasih, iaitu minyak dagu yang disapu kepada seseorang daripada benci hingga jatuh cinta. Saya akan terang kepada tuan-tuan macam mana nak buat minyak pengasih kan, yang mana tukang-tukang sihir ni dia buat ada macam-macam cara. Jadi tuan-tuan dah tahu cara macam mana, tuan-tuan boleh buat lah kan, boleh buat minyak pengasih. Jadi tak semua saya akan ceritalah, ada benda yang saya akan tinggal supaya benda tu ada penghalang. Kemudian soalan apa lagi? Apakah hukum memakai tangkal? Itu soalan pada malam ni. Kemudian bolehkah menggunakan tangkal yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran? Kan orang tulis dekat tangkai ayat Al-Quran, kemudian ikat dekat tangan, ikat dekat pinggang. Boleh ke tak boleh? Kemudian, adakah melilit benang hitam pada kanak-kanak amalan syirik? Kalau kita tengok ada budak-budak yang dibesarkan dengan melilit benang hitam dekat tangan dia kan, ataupun dekat pinggang dia, kononnya tak bagi kencing malam. Syirik ke tak syirik? Kita akan jawab. Kemudian, benarkah kayu koka boleh melindungi diri dan memurahkan rezeki? Kayu koka, tuan-tuan pun tahu kayu koka kan? Betul ke dia boleh melindungi diri kita, ataupun dia boleh mendatangkan kemurahan rezeki kepada kita? Jadi insya-Allah kita akan jawab. Jadi sebelum saya nak menjawab soalan-soalan yang ada ni tuan-tuan, saya nak bagi satu petua kepada tuan-tuan lah. Bagi sesiapa yang rasa dirinya ada gangguan, adalah beberapa soalan yang orang tanya bagaimana cara nak mencegah. Kan setengah orang ni dia tak mau dengar benda-benda yang macam ni kan, dia tak mau dengar, dia nak tahu nak bagi baik yang macam mana. Jadi tak ada masalah, kita boleh terang kat dia cara macam mana nak bagi baik. Kita ikhtiar, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma kenapa saya buat live sesi tentang rawatan Islam, supaya kita mengenali macam mana datangnya sihir itu, dan juga macam mana mereka buat sihir tu. Kita nak tahu walaupun dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah kan. Fardu ain kepada hakim dia kena belajar benda ni, dia kena tahu. Dan beberapa orang ustaz yang dah belajar rawatan Islam, maka orang ni tak perlu belajar. Nak belajar lagi bagus, kerana antara ilmu-ilmu yang kita perlu belajar ni selepas pada akidah, selepas daripada fiqh, selepas daripada tasawuf, iaitu ilmu perubatan. Jadi tak apalah kalau tuan-tuan tak mau belajar, tuan-tuan dengar saja, insya-Allah. Asyik guru clear, okey. Jadi persoalan macam mana kita nak menyembuhkan pesakit orang yang ada, orang kata apa, tempiah-tempiah sihir yang masih ada dalam diri dia. Okey, dia ada banyak tuan-tuan, sihir ni dia ada banyak. Nanti saya akan terang kepada tuan-tuan mana kitab tu. Ada banyak sihir, saya akan terang nanti. Tunggulah sampai dia punya masa dia, siri yang seterusnya. Maka saya nak bagi satu ubat, satu penawar bagi orang yang rasa diri dia diganggu, ataupun diri dia masih ada saki-baki. Abdul buat perahu jelas tak? Terima kasih Abdul Hadi. Saki-baki sakit yang ada dalam diri dia, mungkin daripada keturunan dia, mungkin daripada dia sakit dulu, mungkin daripada keluarga dia. Saki-baki itu rasa ada lagi benda tu kan. Dan kadang-kadang ni dia tahu macam mana benda ni gangguan ada ke tak ada dalam diri kan. Jadi saya bagi malam ni, tuan-tuan buat sendiri di rumah. Tuan-tuan buat sendiri. Boleh ke ustaz kami buat sendiri? Boleh, tak ada masalah kan. Buat sendiri. Dan kami buat tak jadi ustaz kena main juga. Tak apalah, nanti kita ejahlah macam mana kan. Tapi kita buat dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita buat benda ni kan, dengan izin Allah Ta'ala, mana nak tahu dia boleh meringankan badan kita, mana nak tahu dia boleh menyembuhkan penyakit, sebab semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan mestilah kena ada ayam. Kenapa kita kena ada ayam di dalam rawatan Islam? Kenapa tak boleh guna beras ustaz? Kenapa tak boleh guna tepung? Tak boleh guna pisang kan? Tepung pisang boleh buat cok kodok kan? Pasal apa kena guna ayam? Pasal ayam ni tuan-tuan, ada sejarah dia adalah di dalam rawatan Islam. Nabi Daud alaihissalam, minta maaf tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam sembuh penyakit dengan ayam. Cerita dia lagu mana? Panjang, nanti saya akan cerita. Okey, jadi ayak ni tuan-tuan, ayak kosong yang kita duk minum ni, tak ada contoh lah tuan-tuan. Ada kat dapur tu nak ambil kan, tak payah. Ayak kosong ni, ayak mineral lah. Ayak masak pun tak apa juga, boleh juga. Apabila kita masukkan kopi, dia akan jadi ayak apa? Ayak kopi. Ayak yang kosong kita masukkan teh, jadi ayak teh.
Ayak yang kosong kita masukkan melo, jadi ayak melo. Ayak yang kosong kalau kita masukkan najis, maka dia jadi ayak najis. Maka ayak yang kosong tadi ni, yang suci murni ni tuan-tuan, apabila kita masukkan dia dengan ayat Al-Quran ataupun kita masukkan dia dengan doa-doa, maka jadilah air doa ataupun air penawar kepada tujuan-tujuan yang tertentu. Sehingga tadi clear, alhamdulillah. Maka sebab tu kita kena sediakan ayak. Boleh tak ustaz nak sedia ayak kopi? Ayak kopi tak boleh lah. Ayak kopi telah dibancuh. Ni ayak kosong ni, ayak mineral kan. Kowe lah apa, kuku lah apa, macam-macam lah tuan-tuan. Boleh kan? Ayak masak panas itu boleh tak ustaz? Rumah kami tak ada kowe pun boleh, tak ada masalah apa. Ayak pahit boleh tak? Ayak pahit pun boleh. Tapi nak minum lah sekali kan. Takut ada kandungan-kandungan karat dan sebagainya. Maka tuan-tuan sediakan ayak. Saya pun tak sedia cawan-cawan apa semua kan. Aku ganggu pula. Tak apalah tuan-tuan, bayangkan ada ayak di depan ni. Maka sediakan ayak di depan tuan-tuan, 2 bekas. Yang pertama adalah timba untuk kita mandi. Ini bagi petua untuk tuan-tuan boleh buat di rumah, ambil buat sendiri kan. Saya halalkan ilmu ni, tuan-tuan share, tuan-tuan buat lah. Kan, share dengan kawan-kawan, pakar-pakar buat. InsyaAllah ada perubahan dia. Kan, kalau tak banyak, sikit mesti ada. Sungai 2 clear. Cantik ustaz. Terima kasih. Maka tuan-tuan sediakan 1 ayak di dalam baldi. Dalam timba. Ayak ni ayak yang nak mandi. Ayak yang nak mandi boleh disediakan ayak pahit. Kemudian 1 lagi ayak di dalam jug. Dalam jug ni tak boleh buat ayak pahit lah, sebab kita nak minum. Okey, kita kena buat ayak masak ataupun ayak mineral, ayak tapis. 2 bekas di depan kita. Maka tuan-tuan kena cari beberapa benda untuk kita nak buat ubat ni. Dan benda apa tu ustaz? Yang pertama sekali tuan-tuan kena cari daun bidara. Daun bidara. Kenapa kena guna daun bidara? Kerana daun bidara disebut di dalam hadis dan disebut di dalam Al-Quran. Maka daun bidara ni boleh dijadikan sebagai penawar, dan jin ni dia takut kepada daun bidara apabila kita kenalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tuan-tuan cari daun bidara. Yang pertama, berapa helai ustaz? Tuan-tuan carilah 14 helai. Pasal apa kena 14 helai? Pasal 7 nak bubuh dalam jug, 7 nak bubuh. Mua pun clear ustaz. Terima kasih Ustazah Salmiah. 7 nak bubuh dalam jug. Jug lah kalau orang selatan dia panggil apa? Nak bancuh tekor tu, apa tekor lah. Kan bekas nak minum tu. Satu lagi baldi tu sediakan 7 helai untuk kita nak masukkan masa kita nak mandi. Maka 14. Terima kasih Ustaz Syahir. 14. 7 nak minum, 7 kita nak mandi. Okey, 1 kita kena cari. Yang kedua, tuan-tuan cari 5 perut. 5 perut tuan-tuan cari 7 biji. Boleh tak ustaz nak guna 30 biji? Boleh, tak ada masalah. Ustaz nak guna sebiji je boleh tak? Pun boleh juga. Cuma kita belajar dalam kaedah perawatan, kita guna 7. Nak guna lebih pun ikut suka tuan-tuan lah. Tapi kalau tanya saya, kita guna 7. Ustaz nak bagi lebih boleh tak? Boleh, guna 14 kan? Ataupun guna 9, ataupun guna 11, 13 dan sebagainya. Baik, 5 tadi ni kita potong 2. Kita bubuh di dalam baldi yang berisi air tadi ni. Pasal apa kita kena guna 5 perut? Yang ni orang tanya paling dahsyat tuan-tuan. Saya jawab dah dulu siri yang sebelum-sebelum ni. Pasal apa tak guna buah oring ustaz? Pasal apa tak guna limau? Orang buat teh air limau tu pasal apa kena guna 5 perut? Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 5 perut ni tuan-tuan. Mama nak tanya petua kencing malam itu kan, tanya terus lah. 5 perut ni tuan-tuan, apabila dia kena dekat badan kita akan berubah bau. Tu dah tuan-tuan. Okey? Bila kita guna limau kasturi ataupun limau nipis ke apa, bila kita tonyoh kat badan, dia tak kuat. Dia bau 5-6 saat, berapa minit, seminit tu dia akan hilang. Jadi 5 perut ni dia lekat dekat badan kita. Jin ni tuan-tuan, iblis laknatullah ni, bila dia ganggu seseorang, dia akan ikut pi market, dia ikut balik duduk dalam kereta, dia balik rumah, dia akan ikut masuk dalam rumah. Kenapa dia ikut dan macam mana dia ikut? Dia ikut berdasarkan bau badan kita. Dia bau badan, dia ni bau macam ni lah ikut. Bukan bau busuk. Bau busuk pun dalam Islam makruh tuan-tuan. Kan? Kalau terlalu busuk haram, mengganggu orang haram kan. Tapi kalau bau busuk tu sikit-sikit makruh bagi dia. Kan? Maka 5 perut ni bila kita mandi dia, kita tonyoh dekat badan, maka jin ni selepas dia rehat sat, dia nak pergi ganggu balik lah Pak Long tadi ni kan.
Bila dia nak pegang kepala, dia kata pasal apa bau badan ni lain macam ni kan. Kita kenakan ayat Quran pula, maka dia hilang daripada tubuh badan kita. Itu adalah sedikit penawar ataupun sedikit petua yang saya kongsikan tuan-tuan. Baik, berbalik kepada tadi ni 5-7 biji ni. Ustaz, minyak berdarah elok ke untuk pakai? Minyak berdarah elok lah. Sekejap lagi saya nak cerita tentang minyak berdarah sekejap lagi. Hafidhul Mansur, insyaAllah. Okay, 5 tadi kita kerat. 7 tuan-tuan, kita bubuh dalam baldi. Jangan perah lagi, bubuh dalam baldi bersama dengan daun bidara. 7 helai. 7 helai tadi nak kena basuh dulu ke Ustaz? Yang nak mandi tak basuh pun tak apa. Yang nak minum kena basuh dulu, cabut satu-satu. Maka daun bidara ni yang ada 7 helai kat tangan kita ni, kita ronyok dia, kita bubuh dalam baldi, kita bubuh dalam jug yang kita nak minum. Maka ayat tadi ni kita kenalkan bacaan ayat Al-Quran kepada ayat tersebut. Untuk kita nak mandi, tuan-tuan buat sendiri. Esok pergi cari 5 purut. Yang mana cuti pergi cari 5 purut, pergi cari daun bidara. Daun bidara susah nak cari lah Ustaz. Ada 5 saja tak ada masalah apa. Ya, 5 susah nak cari lah Ustaz. 5 memang susah nak cari. Dulu kami buat rawatan tuan-tuan. Hari tu kami nak kena rawat, nak kena pakai 60-70 biji. Jadi susah nak cari kan. Tapi cari jugalah. Sampaikan pelajar saya di sekolah ni sampai habis stok kan. Budak tu kita cari kan, makcik gak pun kita minta kita cari sampai habis. Terpaksa kena pergi 2-3 tempat market ataupun roja kepada kawan-kawan kan. Jadi ayat tadi ni yang kita ronyok daun bidara dengan 5 purut, kita kena baca ayat Al-Quran kepada dia. Pasal apa? Pasal saya kata tadi ni, ayat kosong kita masukkan apa-apa yang keluar daripada mulut kita, dia masuk dalam ayat, dia akan jadi ayat Al-Quran, dia akan jadi ayat doa. Boleh minum. Ustaz, lagu tu senang lah buat ayat untuk anak-anak nak periksa kan? Ya, tak ada masalah. Buat ayat untuk anak-anak nak periksa. Ustaz, ada tip tak nak bagi anak cerdik sikit kan? Saya pun anak saya kecil lagi kan, tapi masih dalam usaha. Apa yang betul-betul guru bagi kan, apa yang kita perlu buat. Antaranya tuan-tuan, ni saya tambah sikit ilmu kan. Daun semambu boleh dah. Allah, semambu pula dah. Daun semambu tak tahulah mama kan. Tak bisa try lagi kan. Cubalah tengok, insya-Allah kan. Untuk nak bagi anak ni cerdik tuan-tuan, ada banyak. Itu saya bagi dah satu. Ni saya bagi tambahan 2. Satu ya saya bagi. Yang pertama sekali, tuan-tuan banyakkan zikir Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tuan-tuan buatlah. Dan Ya Latif tu, tuan-tuan anggaplah Ya Latif tu sedekah kepada anak kan, bagi kepada dia. Mudah-mudahan dengan zikir Ya Latif ni, anak kita menjadi cerdik. Macam tu ke Ustaz? Boleh ke sampai ke ayat Quran ataupun doa kita baca untuk orang? Sampai tak sampai bukan kerja kita tuan-tuan, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai alhamdulillah, tak sampai kita dapat pahala. Tuan-tuan, nama-nama Allah ada 99, semuanya ada rahsia kan. Allah Taala suruh sebut, kalau nak kaya sebut Ya Ghani kan. Ada macam-macam lagi. Tu betul nak bagi anak cerdik. Ada satu lagi saya tambahlah. Kan tuan-tuan baca ayat dalam Quran, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Saya tak ingat ayat apa, surah apa, saya tak ingat. Nanti saya terang. Baik. Berbalik kepada daun bidara tadi ni, dalam baldi dan juga ayam. Tuan-tuan nak kena baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mamang Kulim. Ayat yang ada depan kita, kita mesti kena baca ayat Al-Quran kepada dia, ataupun kita baca doa kepada dia. Kan? Nak baca tu mestilah dalam keadaan yang baik, beradab, pakai tutup aurat kan. Jangan kita pakai seluar pendek nak baca ayat Quran kan. Kita ada wudu kan. Kalau tak ada wudu boleh dah Ustaz? Boleh lah juga. Tapi adab kita bagilah ada ayat sembahyang ataupun wudu. Baik, yang pertama sekali, sebelum kita nak memasukkan ayat Al-Quran di dalam ayat tersebut, jangan lupa kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Berapa kali Ustaz? Terpulanglah. Astaghfirullahalazim. Kerana dengan kalimah istighfar ni, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Yang mana kita buat secara terang-terangan, Allah Ta'ala ampun. Yang mana dosa yang kita buat secara diam, Allah Ta'ala ampun. Ada tak dosa yang kita buat secara diam? Ada. Yang mana kita buat dosa, bini kita tak tahu, suami kita tak tahu, kawan kita tak tahu, anak kita tak tahu, bos kita tak tahu, mak ayah kita tak tahu. Kita buat seorang-seorang dosa tu. Dan apabila kita menyebut kalimah astaghfirullahalazim, maka Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Okey, tuan-tuan, istighfar 3 kali. Muhammad Nazri. Tu kena PM lah. Baik. Kita istighfar 3 kali, maka kita kenakan mula-mula sekali suratul Fatihah. Surah Fatihah ni kita tak boleh tinggal tuan-tuan. Kerana dalam dia ada beribu-ribu ubat di dalam surah Al-Fatihah. Kita pun mula baca kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan berhenti sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah kami menyembah, hanya engkaulah kami meminta pertolongan. Tuan-tuan berhenti sah. Ya Allah, aku nak buat ayat ni, ya Allah, dengan ayat yang ada depan aku ni, kau sembuhkanlah penyakit yang ada dalam tubuh badan aku. Kemudian tuan-tuan sambung, ihdinas siratal mustaqim, sampai habis, siratal lazim, sampai habis baca Al-Fatihah. Habis dah Al-Fatihah, tuan-tuan jangan lupa ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Dua tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan jangan lupa baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu ustaz bagi dah 3 ni, 3 qul ni. Yalah, benda ni yang paling manusia simple buat, yang dia boleh buat. Kalau saya bagi yang panjang-panjang mungkin kita susah. Tak apa ustaz, ustaz bagi yang panjang, kami catat saja, nanti kami baca. Boleh? Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 102. Tuan-tuan baca tu. Di dalam tuan-tuan buat tu senarai istighfar, surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian baru baca 3 qul. Pun boleh juga. Ustaz, ada lagi dah. Ustaz nak tambah ayat apa-apa lagi yang power sikit lah ustaz. Tuan-tuan tambah surah Yunus ayat 81, ayat 82. Kan? Kalau ayat surah Baqarah tadi ni ayat 102 bermula, tuan-tuan bisa dengar. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang tu ayat dah sampai habis. Kemudian surah Yunus ayat 81 hingga ayat 82. Macam mana? Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtiluh. Jadi saya ulang, istighfar, surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 102, surah Yunus ayat 81 hingga 82 ke 83, 81 hingga 82. Kemudian 3 qul, 6 benda. Kan? Habis minal jinnati wan nas. Kemudian tuan-tuan, boleh tak kita nak tambah doa di dalam dia? Boleh. Bagi yang menghafaz doa, bagi yang menghafaz selawat syifa, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril amsari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau yang nak tambah, ada lagi yang hafal doa lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Ada banyak lagi, kan? Wa iza maritu fa huwa yashfin. Banyak ustaz, banyak ustaz. Saya pening ustaz. Baik. Yang tahu baca. Yang tak tahu cukup yang tadi ni. Okey? Tamat saja 3 qul minal jinnati wan nas, maka kita tarik nafas. Kita tarik nafas, kita menyedut aura-aura yang kita baca ayat Al-Quran tadi ni. Kan? Yang kita baca, kita sedut. Kita sedut aura tadi ni tuan-tuan, maka kita hembuskan nafas kita di dalam kedua-dua ayat minum dan juga ayat mandi kita ni, sehingga habis nafas kita. Sampai mati lah ustaz tu. Habis nafas kira sampai mati? Bukan. Habis nafas kita kan. Lepas tu tarik balik lah nafas. Kan? Nafas tak cukup lah ustaz, nak kena 2. Jadi nafas saya ni tak apa cukup kan. Tariklah 2 kali. Kan, bagi nafas panjang hadut bertaranum tu, dia boleh buat 10 bekas pun dia boleh nafas dia panjang kan, terpulang. Maka kita tiupkan di dalam ayat. Selesai lah. Dan ni saya nak cerita macam mana cara kita nak mandi pula dengan kita nak minum. Baik, sepi yang pertama kepada mandi dulu. Baik, tuan-tuan masuk dalam bilik air, tuan-tuan jangan bawa lagi ayat tadi ni. Ustaz, ayat tadi ni nak mandi berapa banyak? 3 hari ke 10 hari ke sehari ke? Ikut suka tuan-tuan lah. Kalau saya buat mandi 3 hari. Kalau saya buat 3 hari. Dah 3 hari nak guna 21 biji boleh tak? 7. Boleh, tak ada masalah. 7 biji itu ustaz nak bahagi kepada 3 hari boleh tak? 7 kan kita bahagi 2, kita kerak 2 jadi 14. 14 nak bahagi kepada 3 boleh? 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 5. Pun tak ada masalah. Maka contoh kata kita mandi pada hari Isnin. Kita ambil ayam tadi ni yang dalam baldi tadi ni, kita cebok, guna cebok tu kita cebok dia, kita bubuh beberapa potong limau di dalam cebok tu, kita bawa masuk di dalam bilik ayam. Bawa masuk dalam bilik ayam. Kan? Hak yang lebih baldi tadi ni hak banyak lagi ustaz.
letak di tepi ataupun letak di luar, letak di tempat yang tinggi, kita tutup, jangan langkah dia. Pasal apa? Pasal ada ayat Al-Quran. Maka masuk dalam bilik ayak, pertama sekali nak buat lagu mana? Mandi pakai kain basah, tuan-tuan. Mandi jangan mandi tak pakai apa, mandi kena pakai kain basah. Lupa tak apa, pakai kain basah, ambil limau tadi ni, tonyoh di seluruh badan kita. Kepala kena tonyoh seluruh badan. Tapi tuan-tuan kena jaga-jaga. Bila limau tu, apabila tuan-tuan tonyoh di atas kepala, tuan-tuan mesti kena pejam mata. Ini petua dia. Tuan-tuan kena pejam mata. Kalau tuan-tuan tak pejam mata, ayak tu nanti pitang mata, nanti semua orang masuk dalam bilik ayak. Pasal menjerit pedih. Tuan-tuan tutup mata, tonyoh dekat muka. Agak ayak tu nak pergi kat mata, tuan-tuan tonyoh sikit kan. Jangan bagi kena mata. Pasal pedih tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buatlah. Dia pedih. Jadi pejam mata, tuan-tuan tonyoh seluruh badan, semuanya sampai ke kaki. Dia akan berasa macam pedih-pedih sikit. Pasal apa berasa pedih-pedih? Pasal di tubuh badan kita ada liang-liang yang terbuka. Maka liang-liang tu bila kena limau, dia pedih. Lepas tu pedih tu nak bagi hilang lagu mana? Selalu mandi limau purut, pedih tu dia akan hilang. Baik, habis dah tonyoh-tonyoh limau tu ustaz. Nak buat apa pula? Mandi macam biasa. Nak bersih gigi ke, nak shampoo ke, nak basuh, cuci muka ke, buatlah macam mana pun. Habis dah kita mandi, selesai dah kita mandi tadi ni, ayak yang dalam cebok yang ada limau tadi kan, limau kita dah tonyoh, tinggal ayak saja. Ayak tu kita juruh dekat badan kita, juruh keseluruhan badan kita. Maka kita lap lah dengan kain tola. Maka tinggal kepala, biar dia basah, biar dia kering sendiri. Laki yang suka duk buat style rambut ni, sikat rambut, gunalah minyak rambut ayak, ayak limau purut tadi ni. Habis tepi kat dia, biar dia kering sendiri. Ada lah ustaz, dia macam limau tu punya apa ke, dia punya panggil apa, dalam limau tu kan dia ada putih-putih kena lekat rambut. Yang tu kuih lah tepi kan. Biar dia kering sendiri. Buat tu hari Isnin, buat hari Selasa, buat hari Rabu, buat 3 hari. Kemudian ayak tadi yang nak minum tadi ni, nak buat apa? Lepas pada kita jampi tadi ni, kita panggil jampi lah kan. Kita jampi hari Isnin, pasal kita mandi hari Isnin kan. Waktu mandi saya beritahu. Maka ayak yang kita baca ruqyah tadi ni kan, yang ada limau, daun bidara, sebelum kita nak close, sebelum kita nak tamatkan jampi kita, ataupun kita dah tamat, kita nak letak baldi tu dekat ruang dapur, ataupun ayak yang ada ayak tadi ni, kita nak bubuh dalam peti ais contohnya kan, boleh dalam peti ais. Sebelum tu tuan-tuan ambil daun bidara, tuan-tuan ambil buang. Pasal daun bidara ni dia tak tahan lama, dia akan reput dalam ayak. Nanti ayak tuan-tuan jadi rosak. Jadi buang daun bidara, cuma tinggal ayak saja yang nak minum. Yang dalam baldi tinggal limau dan juga ayak. Ingat tuan-tuan lah, daun bidara jangan lupa buang, nanti reput, nanti rosak ayak kita. Baik, waktu bila kita nak mandi? Selepas asar, sebelum azan maghrib. Selepas asar tu mandi. Pukul berapa ustaz? Sebelum azan maghrib. 6:30 cantik waktu-waktu tu. Baik, tak mana tadi tuan-tuan, nak cerita dia lupa. Baik, habis kita mandi Isnin, Selasa, Rabu, maka ayak tu kita boleh minum. Jangan duk minum sikit-sikit. Minum sikit-sikit. Sikit-sikit, pagi minum sikit kan, dia bubur dalam cawan sikit. Lepas tu nak tidur. Bukan, ayak jampi kena minum banyak. Minum banyak. Kalau boleh ayak jampi tu 5 liter. 5 liter dalam badan. Dia ustaz kan, boleh ambil air boleh tak? Boleh. Nak tambah susu boleh tak? Tambah susu tak boleh lah kan. Ayak tu biar banyak kita minum, kandungan dia ada dalam tubuh badan kita. Seluruh ayak 5 liter tu ada ayat Al-Quran. Lagu tu nak jampi ayak kena bagi banyak lah ustaz. Bagilah banyak, tak ada masalah. Buatlah bertontung pun kan. Siapa main rumah kita, dia minum ayat Al-Quran. Tu dia tuan-tuan. Selesai benda tu, insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan punya tubuh badan akan menjadi ringan sikit. Akan rasa yang ada gangguan orang praktik, dia akan hilang dengan izin Allah. Lepas tu amalan kena buat dah ustaz. Kena buat lah. Tak mau buat pun tak apa. Buatlah, baca 3 qul, baca bismillah 5 kan. Baca bismillah 5 setiap kali lepas sembahyang. 3 qul pun sama lepas sembahyang. Nak kata baca 3 qul dan sebagainya tuan-tuan. Baik, itu sedikit mukadimah saya pada malam ni. Lalu okey berapa tuan-tuan? Okey, nak pukul 9 dah. Mukadimah berkaitan dengan cara nak bagi ubat sikit. Baik, saya masuk pada tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama, bagaimanakah cara membuat minyak pengasih ataupun minyak dagu. Saya bukan nak ajak kepada tuan-tuan nak jadi jahat malam ni, bukan. Saya nak beritahu kata zalimnya orang buat benda ni semata-mata untuk mendapatkan duit, untuk mempecah belahkan keluarga, untuk bercerai-berai habis suami isteri orang. Macam mana dia buat? Baik, tuan-tuan tahu tak minyak dagu ataupun minyak pengasih ni apa? Minyak ni bila sapu saja dekat tuan-tuan, tuan-tuan akan jatuh cinta kepada orang yang sapu tu.
Walaupun tuan-tuan paling benci dia dalam hidup, aku paling benci kat Din lah. Aku paling benci kat Din. Tak ada orang lain lah. Maka Din ni pun rasa tercabar, dia pergi cari minyak dagu. Tuan-tuan, besar ya? Kecil ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Minyak dagu ni besar ni ya tuan-tuan? Kecil ya? Kecil ya? Harga dia lebih kurang 3,000 dan ke atas. Kalau dia jual 300, menipu lah kan. Di kawasan Kulim tuan-tuan, ada orang jual minyak dagu. Saya tak mau cerita di mana. Siapa nak tahu boleh PM tepi kan. Saya pergi lah, saya tengok, saya tanya, dia jual 700. Saya kata untuk apa? Dia beritahu lah untuk sekian-sekian kan. Dia tak tahu yang kita tahu benda tu kan. Baik. Minyak ni, orang duk ambil pakai lah nak mengorat anak dara, nak mengorat janda, nak mengorat bini orang. Dia akan guna benda ni. Dia akan calik dekat segala tubuh badan. Contohnya di pakaian ke, beg tangan ke, kan, ataupun orang tu dah tinggal kasut dekat luar masuk rumah, dia kenal sangat kat bini orang, dekat suami orang, dia pergi calik dekat selipar kan, macam-macam cara kan. Sebab tu kita di dalam Islam ni tuan-tuan, macam mana adab lah tuan-tuan, adab kita tak digalakkan biak sidai baju malam-malam dekat luar. Bila petang kita bawa masuk, kering tak kering kita bawa masuk, kita sidai sat dalam bilik, esok bawa keluar balik. Pasal malam ni bila kita tinggal pakaian tuan-tuan, macam-macam boleh jadi. Orang ambil pakaian kita, dia boleh buat sihir, dia boleh buat santau, dia boleh buat macam-macam kan. Orang boleh letak minyak pengasih dan sebagainya. Bawa masuk pakaian yang ada di luar rumah tu. Jangan bagi malam ada dekat luar. Kecuali terlupa ya. Tapi jangan terlupa lah tuan-tuan. Benda ni jangan terlupa lah. Kena ambil, bawa masuk dalam rumah. Baik. Jadi macam mana dia buat? Minyak pengasih, minyak dagu. Yang pertama sekali, mereka akan mencari mayat wanita yang mati dibunuh. Dan yang mati dibunuh tu adalah anak dara. Tak anak dara ada juga macam-macam cara dia tuan-tuan. Saya ceritalah sikit-sikit, saya akan tambah macam mana dia buat. Okey, anak dara yang mati dibunuh, anak ataupun isteri yang berkahwin mati ketika melahirkan anak yang sulung. Ini yang mujarab lah tuan-tuan. Kalau yang tak mujarab ni, anak dara mati kan. Anak dara mati boleh juga buat minyak dagu. Tapi hak paling mujarab mereka dok buat anak dara yang mati dibunuh ataupun bunuh diri. Macam mana ustaz mereka boleh tahu kan dia mati dibunuh ataupun dia bunuh diri? Macam-macam lah cara-cara dia tuan-tuan kan. Roger kawan ni yang kerja dekat sini, maka tahu benda tu. Baik. Apa yang mereka buat? Bila mati saja orang yang dibunuh, orang yang bunuh diri, perempuan tadi ni, ataupun mak yang melahirkan anak yang sulung kan, maka pada malam pertama tersebut, orang lain pakai kalut-kalut dia buat tahlil, dia pun kalut pergi dekat kubur untuk korek mayat tadi. Dia korek mayat. Ada berlaku tak? Ada tuan-tuan, tapi kita tak tahu. Ada. Zaman dulu ada kot, zaman lalu ni tak ada kot. Ada kan. Siapa yang masuk dalam bidang ni dia tahu benda ni. Ada. Maka bila korek kubur yang telah ditanam perempuan tadi ni, maka dia buka kain kapan dekat bahagian muka. Kita seram dah tuan-tuan kan. Kita rasa takut dah. Tapi orang yang buat macam ni dia tak rasa takut. Semata-mata kerana duit, semata-mata untuk merobohkan rumah tangga orang, dia boleh buat macam tu. Maka dia buka, nampak saja muka perempuan tadi ni kan. Dia tak boleh buat lah lepas pada sebulan nanti mayat tu dah reput busuk kan. Hari pertama mungkin sikit-sikit ya bau kan. Dia pakai face mask kan. Maka apa yang dia buat? Dia keluarkan kepala mayat tersebut. Dia akan ambil satu api. Contohnya dia ambil lilin, ataupun dia ambil pelita, ataupun dia ambil apalah api yang boleh kekal lama lah. Apa yang dia buat ustaz? Dia akan cucuh di bawah dagu wanita tersebut. Ustaz tahu mana ni? Tahulah. Tahulah. Adalah. Baik. Dia akan cucuh di bawah dagu wanita tersebut dan dagu akan pecah. Pak. Lama tak ustaz? Try tengok. Berapa lama? 15 minit, setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam kan? Try tengok. Kan? Orang kalut duk baca Quran, dia kalut juga nak pergi korek dalam kubur. Maka bila dia layak dekat dagu perempuan tadi ni, laki ada tak? Laki tak ada, laki tak ada. Laki setakat saya tahu tak ada lagi orang ambil minyak dagu dekat laki kan. Dekat perempuan. Sama ada yang tadi ni saya cerita, okay? Yang mati dibunuh ataupun mak yang melahirkan anak pertama. Maka pecah dagu, pak, pecah dagu
Boleh pecah ke ustaz layak orang api? Boleh. Tuan-tuan try tengok kat rumah. Tuan-tuan try pecah, tuan-tuan WhatsApp dekat saya nah. Kata pecah dah. Bila pecah saja dagu tadi ni, maka akan menitiskan beberapa air daripada dagu. Yang kata nak buat minyak dagu tu. Dia layar-layar, pak, pecah. Keluarlah setitik. Dia pun ambil bubur dalam botol kecil kan, dalam botol. Lepas tu dia tunggu pula bulan depan ada lagi perempuan yang mati bunuh diri. Dia pergi pula. Dia buat projek dia kan. Dia buka kain kapan apa semua, dia bakar, pak, pecah dagu, ambil lagi. Cukup dapat 5-6 titik, tuan-tuan. Dia ambil, dia tanam. Dia tutup balik kain kapan, tutup keranda apa semua. Dia tanam balik. Orang pun tak tahu kan. Pasal esok kalau ramai, memang nampak macam baru tanam kan. Lepas seminggu, 2 minggu barulah nampak macam lama sikit. Maka minyak tadi dia buat apa, tuan-tuan? Minyak tadi dia kenakan beberapa mantra jampi kepada minyak pengasih dan juga minyak dagu. Mantra dengan ayat-ayat memuja jin ni lah yang saya tak boleh nak baca di sini. Kan, tak boleh baca untuk live. Selagi ada yang catat, 2 muka surat, dia pun try buat. Bila try buat, yang berdosanya saya lah. Saya pergi beritahu kan. Ayat dia tak boleh baca. Tapi kawan-kawan yang di sekitar saya ni kadang-kadang, bukan saya baca sikit-sikit. Bagi ayat tu dia macam menyeramkan, tuan-tuan. Ayat tu diseram. Bila kita baca kan, diseram sikit kan. Adalah dia puja kan. Hang lipat masuk macam-macam. Kan, jadi tak perlu nak baca. Maka dipuja, puja, sampailah minyak tu ada isi. Isi apa? Tentang ayat dagu tadi ni. Isi iaitu isi sihir dalam botol tersebut ayat tadi ni. Maka yang itulah dijual dengan harga beribu-ribu, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cepat kaya, tuan-tuan jual lah minyak dagu. Cepat kaya, mati pun cepatlah kena siksa kan. Wala'iyyazubillah. Maka itulah cara mereka buat minyak dagu, cara mereka buat minyak pengasih. Ada lagi tak cara lain? Ada lagi, tuan-tuan. Tapi saya cerita yang famous saja. Kan? Ada orang juga ambil Allahumma salli ala Muhammad. Mayat perempuan yang dah kahwin pun diambil. Kan, orang yang mati ketika mengandung pun ada juga kan, ataupun mati beranak, anak tu hidup mak mati, ataupun anak tu mati dalam perut sebelum macam-macam, tuan-tuan, macam-macam. Saya tak mahu cerita dah. Baik, itu cara macam mana dia buat. Jadi kita kerana kita nak bagi orang suka dekat kita, kita pergi beli minyak tu, tuan-tuan, syiriklah, jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi pada soalan yang kedua, iaitu apakah hukum memakai tangkal. Okey, tuan-tuan, yang ni nak ulas. Tapi orang ni dia tak berapa seronok bab-bab ni. Dia seronok bab-bab hantu kan. Kalau saya bubuh tajuk hantu raya, bersembang dengan hantu raya, ramai lah tengok kan. Tapi tak apalah, kita ambil sebagai ilmu. Yang mana dengar, ambil lah. Yang tak dengar, kita share dengan dia. Baik, soalan, tuan-tuan, ada soalan Saya seorang pelajar dalam pengajian peringkat siswazah lanjutan. Datuk saya membekalkan saya satu tangkal yang di dalamnya dilukis rajah-rajah tertentu dan ditulis huruf alif, ba, ta bercampur aduk dengan angka-angka tertentu seperti tulisan Arab, untuk saya pakai bagi mengelak daripada kejahatan manusia. Datuk saya berpesan agar jangan meminta perlindungan daripada tangkal tersebut, tetapi mintalah kepada Allah. Tambahnya lagi, tangkal itu hanya ikhtiar. Datuk saya sudah pun menggunakan tangkal tersebut dan menurutnya telah memberikan kesan yang mujarab. Bolehkah saya memakai tangkal itu? Tu dia. Tok dia bagi dia pakai tangkai, tuan-tuan. Tapi tok dia pesan dekat dia, dah pakai tangkai ni, hang jangan minta dekat tangkai, hang minta dekat Allah. Macam nak betul dah, tuan-tuan. Kita silap sikit, kita kata betul lah. Yalah, tangkai ni adalah ikhtiar. Yang nak bagi sembuh adalah Allah. Kita minta pada Allah. Kalau kita kono sikit, maka kita boleh jadi ikut benda ni. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia, tak boleh, tuan-tuan. Baik, kenapa tak boleh? Macam-macam lah saya akan terang kepada tuan-tuan. Baik, sebuah hadis. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi mentera yang tidak islamik dan tangkal-tangkal serta ilmu pengasih adalah syirik. Jelas dalam hadis di atas bahawa tangkal atau istilah asalnya tamimah adalah satu usaha manusia menggunakan benang
tali atau sebagainya dan dipakai di pinggang, di leher, di tangan atau anggota-anggota lain dengan tujuan untuk menjadikan sebagai pelindung seperti yang Datuk Sedari sebutkan. Maksudnya ada dah Nabi sebut ketika zaman Nabi, tangkai-tangkai ni tidak boleh dipakai. Hukum dia tak boleh. Para ulama Islam bersepakat bahawa memakai tangkai seperti ini adalah haram hukum dia dan juga berdosa besar. Walaupun tangkal itu adalah ikhtiar. Kenapa ikhtiar macam tu tak boleh, tuan-tuan? Sebab matlamat tidak menghalalkan cara. Kita nak baik betul. Kita nak minta kepada Allah, kita nak serah kepada Allah betul. Tetapi cara kita salah. Cara kita salah. Tak boleh, tuan-tuan. Kenapa nak pakai gelang benang kan? Tak boleh. Dan Nabi larang. Orang petikai, ustaz boleh juga, ustaz boleh. Tok saya kata boleh. Tak apalah tok hang kata boleh. Yang kita baca ni hadis Nabi SAW. Nabi kata tak boleh, maka jawapan dia tidak boleh sesekali memakai tangkal di leher, di pinggang mahupun di tangan. Tangkai yang macam mana ustaz? Tangkai yang macam-macam mana pun tak boleh kita pakai. Soalan yang seterusnya. Bolehkah menggunakan tangkal yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran? Saya pernah bertanya, Saya pernah bertanya beberapa orang ustaz tentang penggunaan tangkal yang ditulis ayat-ayat Al-Quran dan dipakai untuk berlindung diri daripada kejahatan jin dan manusia. Bolehkah saya menggunanya? Ni tuan-tuan. Tangkai dia tulis ayat Al-Quran. Tulis dekat kertas, kemudian lipat. Buat macam apa tangkai, buh dengan benar, kemudian bagi orang pakai. Boleh ke tak boleh? Ni ada sebuah hadis Musnad Imam Ahmad daripada Uqbah. Man alaqa tamimatan faqad asyrak. Sesiapa yang menggantung tangkal maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara syirik. Apabila perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW, ada sahabat berbincang. Ada sahabat kata, Rasulullah, ada orang guna tangkai ni tulis ayat Quran kan? Boleh ke tak boleh? Sampai kepada Nabi. Kemudian baginda bersabda, Nabi Muhammad dia tidak melarang orang yang memakai tangkal ada ayat Quran. Boleh ke ustaz kan? Tak habis lagi. Oleh kerana itu ada sebahagian pendapat yang mengatakan harus, sebahagian tuan-tuan, sebahagian pendapat ulama yang kata harus pakai tangkai yang ada tulis ayat Quran. Dan selebihnya mengatakan haram, tidak boleh memakai langsung tangkai yang tertulis ayat Al-Quran. Kalau kita tengok perbincangan ulama di dalam kitab Bahrul Mazi, ada ulama yang sikit dia kata boleh, makruh hukum dia ataupun harus memakai tangkal yang ada ayat Quran, tetapi hukumnya adalah bid'ah kerana Nabi tak buat. Nabi tidak buat tulis ayat Quran, buh dekat mana-mana, lipat, buh dalam poket. Pasal apa? Pasal lagi orang tak apa-apakan kita. Hukum dia bid'ah. Bid'ah tu apa? Bid'ah benda yang Nabi tak buat. Maka tidak dibenarkan. Tak nak buat juga ustaz. Ikut suka tuan-tuan lah. Nak buat juga, buat. Tapi kalau tanya, saya cenderung kepada tidak boleh buat. Kerana dengan ayat Quran tu tuan-tuan, kita nak letak di mana? Kita nak letak di tangan. Kita masuk dah bilik ayat? Masuk sekali dengan ayat Quran. Tangkai tu nak letak di mana? Nak letak dalam beg duit? Bubuh dalam poket seluar jeans belakang. Kan kena dekat kita punya pungkok ayat Quran. Nak bubuh mana? Bubuh dekat pinggang ustaz ayat Quran. Pinggang, bawah pada pusat, tak ada adab. Masuk bilik ayat? Tak boleh juga. Dah ustaz, kalau nak masuk bilik ayat, saya buka lah. Bolehkah kita tahan 50 tahun macam tu? Tak boleh. Kan? Maka tak boleh. Dengan ayat Quran ni kita nak jaga dia agak susah. Kita takut-takut jadi macam mana? Cuba tuan-tuan bayangkan macam ni. Baik, tuan-tuan pakai satu gelang lah. Gelang, okey gelang. Tuan-tuan pakai gelang. Kita tak minta pada gelang ni tau. Kita minta kepada Allah. Aku pakai bukan aku mengharapkan kepada gelang ni, tapi aku mengharapkan kepada Allah. Ni contoh tuan-tuan. Maka bila sejak dia pakai gelang tu, perniagaan dia sehari ni masuk 6,000. Sebelum ni dia tak pakai gelang. Dia jumpa dengan seorang ustaz, dia jumpa dengan seorang Tok Bomo. Tok Bomo ni kata, hang pakai gelang ni. Gelang ni boleh memurahkan rezeki. Dia kata. Maka dia pun dalam sehari dia berniaga ni, sehari boleh pergi 1,000, 2,000. Maka dia pun pakai gelang ni. Esok tu dia berniaga boleh 6,000. Dan seterusnya dia berniaga boleh sehari 6,000, 7,000, 6,000, 7,000. Kita kata, Din,
Hang buka masalah gelang ni. Dia kata tak mau. Dia kata aku pakai gelang ni, aku punya income tinggi. Bila aku pakai gelang ni, duit aku bertambah-tambah. Nampak tak? Di situ tuan-tuan, dia telah berbalik kepada Allah ke? Dia berbalik kepada gelang, pada tangkai yang dia pakai. Pada tangkai lah. Suruh buka tak mau. Begitu juga orang yang menggantung apa-apa di kedai makan. Orang yang menggantung apa-apa benda yang pelik di kedai makan, kita tengok kan. Dia gantung. Kita tanya dia, bos, tokek tu abang gantung apa? Dia kata, gantung ni ustaz, ayat-ayat ni lah, jampi-jampi ada ustaz bagi kan. Kita pun tanya, jampi apa? Tak apa ayat Quran pun. Dia kata, tak ada apalah, sajalah bu. Ni saya nak turun boleh tak? Tak boleh ha? Kan? Tak boleh lah, pasal apa? Sejak dia bubuh benda tu, dia punya pelaris dia punya pelanggan dia makin ramai. Maka dekat situ tuan-tuan, kita telah lari kita punya kepercayaan kita. Maka kita letak Allah di tepi, kita letak tangkai tu yang utama, ataupun kita letak benda-benda yang kita gantung tu sebagai benda yang utama. Tak boleh. Jadi hukum dia tidak boleh. Pendapat yang sahih, paling sahih, penggunaan tangkal sama ada Al-Quran atau tidak adalah dilarang di dalam hadis-hadis terdahulu. Sedangkan keharusan yang Rasulullah SAW sebutkan pada para sahabat itu semasa permulaan Islam, demi mengelak daripada keburukan-keburukan yang boleh menjejaskan iman, penggunaan tangkal dilarang sama sekali walaupun menggunakan ayat Al-Quran. Nabi larang dah kepada sahabat. Jadi tak payahlah tuan-tuan, kita nak pakai kan buat apa. Tuan-tuan ada soalan nak tanya setakat lah. Tuan-tuan tak ada soalan, saya tak mau bagi soalan. Bila saya bagi soalan, saya nak kena jawab kan. Contoh kalau saya bagi soalan, ustaz kalau tak pakai tangkal, pakai bangle tu boleh tak? Saya tak mau jawab sebab saya tak ada soalan. Okey. Seterusnya, apakah hukum menggunakan tangkal yang ditulis ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan kesembuhan penyakit? Sama juga. Okey, soalan ni pun tak boleh juga. Untuk menyembuhkan penyakit pun tak boleh juga. Banyak benda lain tuan-tuan. Kita nak menyembuhkan penyakit, banyak benda lain, cara-cara lain lagi. Saya bagilah tadi petua apa-apa kepada tuan-tuan. Kemudian soalan yang terakhir. Tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tulis dekat komen. Sekejap saya baca. Yang tahu saya jawab. Yang saya tak tahu, kita tangguh jawapannya. Baik, soalan second last. Adakah melilit benang hitam pada kanak-kanak amalan syirik? Telah menjadi kebiasaan di kampung saya. Tuan-tuan biasa tengok tak budak-budak pakai gelang? Itu benang warna hitam tu kan? Mesti biasa tengok kan? Telah menjadi kebiasaan di kampung saya kanak-kanak menghadapi masalah kesihatan khususnya yang kerap menangis akan dibawa kepada dukun. Dukun tersebut akan mengikat benang hitam atau benang berwarna lain sebagai ikhtiar untuk berlindung daripada pelbagai gangguan. Adakah rawatan dan amalan seperti ini diharuskan oleh syarak? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Ikat benang dekat budak. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wadda'allahu lahu. Barang siapa yang menggantung tangkal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan hajatnya. Dan barang siapa yang menggantung objek seperti kulit siput, maka Allah tidak akan mententeramkannya. Dia tuan-tuan. Pakai minta izin bila pergi mana-mana. Ni soalan Pakai apa tu? Pakai gelang Pakai gelang minta tak jelas. Bagi soalan bagi panjang sikit. Saya jawab insya-Allah. Baik, berbalik kepada tadi ni. Tuan-tuan budak-budak kita tengok baru beranak, depa ikat benang hitam dekat pinggang dia kan. Pasal apa? Pasal dia duduk kencing malam kan. Itu adalah amalan khurafat. Banyak tuan-tuan. Zaman dulu ada ustaz. Zaman lah berlambak tuan-tuan. Zaman lah ni berlambak. Kan? Ikat benang hitam dekat tangan, tak mau bagi teriak kan. Hukum dia tidak boleh. Dah budak teriak ustaz, bagilah dia diam. Nak diam macam mana? Bagi dia makan, bagi susu cukup. Teriak juga pasal ada jin dalam rumah. Budak-budak dia boleh tengok jin. Kan? Duduk dekat shilling kita. Maka nak buat lagu mana? Azan dalam rumah. Azan kuat-kuat ada orang tamu. Lepas azan lagi, diam budak tu. Tak diam juga ustaz. Baca ayat kursi, sapu dekat muka dia. Kan? Ataupun sapu dekat tengah belakang dia. Masa sapu tengah belakang dia tu, bagi budak tu tengok dekat tanah. Okey? Jadi tak boleh. Nak bagi pakai benang hitam dekat tangan ke dekat ni tak boleh. Sebab benda tu dia boleh merosakkan akidah kita. Okey tuan-tuan jadi hukum pakai gelang ni tak boleh lah. Tangkai benang-benang hitam ni tidak dibenarkan dalam Islam.
Pasal tak tahu mana pun tuan-tuan, kita nak pakai benang-benang hitam ni katakan tak tahu mana pun. Jadi tak payah pakai lah. Baik, jadi last soalan yang terakhir, benarkah kayu kokoh boleh melindungi diri dan memurahkan rezeki? Oh ni kayu kokoh ni hangat ni tuan-tuan. Sebab ada ustaz-ustaz yang suruh bagi ada apa kayu kokoh ni di rumah kan. Bila ada kayu kokoh ni, jin tak masuk dalam rumah dia kata, kan? Betul ke tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan jawab tengok. Kayu kokoh ada di rumah, jin tak masuk rumah. Jadi jawapannya macam mana tuan-tuan? Bolehkah ustaz terangkan mengenai kayu kokoh? Betulkah kayu ini digunakan oleh Nabi Nuh AS untuk membuat kapal dan Nabi Musa AS menggunakan tongkat yang diperbuat daripada kayu kokoh? Ramai yang sanggup membeli kayu kokoh yang berbentuk tongkat, tasbih dan batu cincin. Dengan harga yang tinggi, kayu ini dikatakan menjadi penghadang daripada jin dan syaitan, menyembuhkan penyakit serta memurahkan rezeki. Adakah terdapat dalil Al-Quran atau Sunnah mengenai hal ini? Berkaitan dengan kayu kokoh kan, ada orang tanya, boleh tak dia mencegah daripada gangguan jin dan juga iblis? Baik tuan-tuan, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kayu kokoh adalah objek. Dia objek biasa saja, kan? Tapi ada tak dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan jin ni takut pada kayu kokoh? Setakatlah belum ada lagi tuan-tuan. Cuma ada tak kelebihan kayu kokoh? Mungkin ada. Saya sebut mungkin ada. Sekiranya ada kelebihan-kelebihan pada kayu kokoh, sebagai contoh tuan-tuan, tongkat ali ada kelebihan dia untuk apa? Daun ni, akar pokok ni ada kelebihan dia untuk apa? Siapa yang ada penyakit, bukan penyakit lah, sakit lutut, tuan-tuan ambil, tuan-tuan ambil akar pokok durian. Ni ilmu tambahan. Pokok durian bukanlah kena korek pakai beho, tuan-tuan pergi runai dia punya akar dia kat bawah tu sikit lah, kan? Jangan ambil kulit dia, runai dia punya akar dia, ambil lah panjang-panjang ni, tuan-tuan basuh-basuh, tuan-tuan rebus, tuan-tuan minum air dia. Dia boleh menyembuhkan sakit lutut, insya-Allah. Tu ada kelebihan dia. Jadi berbalik kepada kayu kokoh. Kayu kokoh ni apa kelebihan dia? Macam-macam lah ustaz. Kami tahu macam-macam. Maka kelebihan dia sebagai contoh tuan-tuan lah, kalau kayu kokoh ni kita hiris, serbuk dia kita buat kopi, ataupun serbuk dia kita masukkan di dalam air, maka dia boleh menyihatkan tubuh badan. Kalau itu kelebihan dia, maka dibenarkan menggunakan khasiat kayu kokoh. Tapi kalau kayu kokoh tu kita simpan di dalam rumah dan jin tak masuk dalam rumah, kalau kita percaya macam tu, syirik. Pasal apa syirik ustaz? Baik, orang yang ada gangguan dalam rumah, dia ada gangguan macam-macam kan, perabot bergerak dan sebagainya, kita bagi kayu kokoh, kita jual kat dia 1,000 contohlah, jual 1,000 dekat dia. Dia pun takutlah nak buat macam mana kan, cari-cari duit, belilah 1,000 kayu kokoh, dia simpan dalam rumah. Dan bila dia simpan tu, Allah Ta'ala nak uji dia. Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia saja, dia nak uji sikit hamba dia ni, saja nak uji. Dia simpan kayu kokoh, tak ada gangguan dalam rumah tu. Rumah jadi tenang. Duduk sampai seminggu tenang, Alhamdulillah. Kita pun pergi rumah dia, kita tapak long, kayu apa tu? Kayu kokoh, dia kata beli dekat seorang hamba Allah ustaz ni, dia beli, dia jual 1,000. Bila buh dalam rumah, jin tak ada kan? Minta dekat kayu kokoh, kan minta dekat Allah. Dia kata minta dekat Allah lah. Dia kata kalau macam tu tak apalah, buat main lah kayu kokoh tu kat saya. Tak boleh lah saya, kalau hang ambil kayu kokoh Pak Long, ada gangguan pula. Maksudnya dia percaya kepada kayu kokoh tu yang ada di rumah. Kalau macam tu tak boleh. Tapi kalau semata-mata dia simpan kayu kokoh kerana dia nak jadikan tasbih, ataupun dia nak jadikan perhiasan, ataupun dia nak jadikan apa-apalah tanpa mengganggu akidah, hukum dia boleh. Tu kena percaya elok. Kadang-kadang kita percaya benda tu. Contoh tuan-tuan, bela ikan puyuh lah. Bela ikan puyuh, jin tak masuk rumah. Pasal apa pula? Jin dia bukan takut kat ikan puyuh kan. Dia tak ada kena mengena tuan-tuan. Nanti kita masuk bab khurafat nanti. Adakah khurafat bela-bela ikan percaya benda-benda? Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Kayu kokoh kena tengok tuan-tuan, dia guna untuk apa kayu kokoh. Kalau dia guna untuk kelebihan, kesembuhan diri dan sebagainya, kita boleh guna. Tapi kalau semata-mata kayu kokoh tu jin takut, ambil kayu kokoh tu punggai kat muka jin, jin takut, yang tu boleh. Tapi kalau dia simpan, dia percaya, hukum dia tak boleh. Dan yang kedua, kayu kokoh ni boleh memurahkan rezeki. Betul ke tak betul? Saya ada kayu kokoh, saya jual dekat tuan-tuan.
Kan? Saya jual kat tuan-tuan. Saya kata, tuan-tuan nak beli tak kayu kokor ni? Boleh memurahkan rezeki. Kan? Dari segi apa pun. Jadi, saya pun jual dengan harga sekian-sekian. Buat apa saya nak jual, tuan-tuan? Baik saya simpan. Murah rezeki saya. Nampak tak? Itu dekat situ orang menggunakan benda-benda macam ni untuk berjual beli. Dia ambil benda-benda yang macam ni, jual. Dia kata kayu kokor ni, kayu yang mahal. Kayu kokor ni guna untuk buat kapal Nabi Nuh, untuk tongkat Nabi Musa. Maka dia menggunakan benda tu sebagai dia punya perniagaan. Jadi kena berhati-hati, tuan-tuan. Kena berhati-hatilah. Kan? Baik. Saya last, tuan-tuan, saya nak ulas sikit berkenaan dengan ubat. Ubat untuk rawatan Islam. Ada baru-baru ni saya tengok lah, pada bulan-bulan yang sudah di Facebook ni, ada satu grup ni, saya tak mau sebut nama grup. Tuan-tuan mungkin ada di dalam grup tu. Mereka petikai, kenapa kita menggunakan garam dan juga lada hitam apabila buat rawatan Islam. Tu. Sedangkan jin takut ke dengan lada dan juga garam? Dan kenapa kena guna garam? Kenapa kena guna lada? Tu persoalan tu, tuan-tuan. Kalau kita dapat jawab, habis kita kan. Jadi saya nak jawab sikit. Saya nak jawab bagi pihak yang bertanya. Saya tak komen dalam Facebook. Kita nak komen dalam Facebook. Buat apa, tuan-tuan? Dalam Facebook ni ramai orang yang jahil. Pandai bercakap saja. Ilmunya kosong. Zaman sekarang ni orang pandai bercakap saja. Jadi saya bukannya saya kata saya punya ilmu, tak. Lebih baik saya tak menjawab benda tu. Saya jawab dalam keadaan lain macam ni, lebih terang, lebih jelas benda tu. Baik. Kita menggunakan lada, kita menggunakan garam untuk membuat rawatan Islam. Sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita, lada dan juga garam. Pasal apa nak kena guna dua benda tu? Kita berbalik kepada soalan ubat. Kenapa orang kencing manis kena makan ubat? Kenapa kena makan ubat tu? Baik kencing manis ke tak baik? Sama juga kita menggunakan lada dan juga garam sebagai ubat. Ubat baik tak baik bukan kerja kita. Orang kencing manis, tuan-tuan, makan ubat seraga 15 tahun, baik tak kencing manis? Tuan-tuan jawab kat saya. Tak baik juga. Kan? Bukan saya salah ubat hospital. Maksudnya dia percaya dengan ubat hospital tu, dia percaya, dia pun makan. Tak baik ustaz kencing manis. Kan duduk macam tu saja. Kan ada orang makan ubat kencing manis, dia baik. Sama juga macam kita. Kita buat rawatan menggunakan lada, menggunakan garam. Kadang-kadang baik, majoritinya baik. Rumah dia tak ada gangguan. Sebagai ikhtiar kita menggunakan benda tersebut. Sama lah ubat pun sebagai ikhtiar juga. Ada ubat dia campur benda ni, ada ubat dia campur ni, ada ubat yang dia campur macam-macam. Kenapa kena campur macam-macam? Sama juga macam rawatan Islam. Kan ada ubat-ubat yang dia guna. Majoritinya kita guna barang-barang sunnah lah. Madu, habatus sauda, air zam-zam dan sebagainya. Jadi kita jangan confuse dekat situ. Jangan kita jadikan benda tu sebagai kita punya bahan untuk kita nak membesar-besarkan dalam media sosial lah. Sebab kita besar-besarkan di media sosial ni, tuan-tuan, apa pun kita tak dapat kan. Pasal orang yang tengok ni bukan semua orang yang berilmu kan. Orang yang tengok ni ada orang yang dia tak cukup ilmu ni, tak ada ilmu ni kan. Jadi tak perlu komen, kita tak payah komen. Kita dengar orang yang pandai komen. Orang yang alim, ustaz-ustaz, para alim ulama, mereka yang alim, bagi mereka komen. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, tak ada isu berkaitan dengan apa-apa ikhtiar. Cuma selagi mana ikhtiar itu tidak melanggar syarak, dipersilakan. Ikhtiar yang melanggar syarak tidak dibenarkan. Tadi ada soalan dalam makan tangkai tadi ni. Jampi yang Nabi kata, jampi yang bukan daripada syarak tidak dibenarkan. Jampi yang daripada syarak dibenarkan. Berbahas panjang, tuan-tuan. Bagaimanakah jampi yang dibenarkan di dalam Islam? Contoh, yang pertama, kita ambil jampi di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita ambil jampi di dalam hadis. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jampi juga. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh, hai mambang kuning, mambang hitam, mambang putih, mambang mabuk. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi kalau jampi di dalam bahasa yang kita faham dan perkataan yang elok, saya bagi contoh, tuan-tuan, jampi yang dibenarkan. Ayat Quran boleh, hadis boleh, doa boleh. Yang seterusnya ni jampi macam mana? Tuan-tuan ambil ayat. Ataupun tuan-tuan pegang kepala anak. Mat, dia pegang kepala anak ni, Mat. Kan? Abah ni taklah pandai sangat. Kan? Tapi Abah doakan semoga esok ni Mat boleh buat puasa. Kan?
mak ni dapat menjawab dengan tenang. Mak tak rasa was-was, mak tak rasa gugup, mak rasa lapang nak jawab peperiksaan. Kita pegang anak kepala kita, kita embuih. Itu dikira jampi yang dibenarkan syarak. Ambil ayat satu cawan. Tak tahu nak baca kan. Pasal kadang-kadang ada orang yang dia pandai baca, ada orang tak pandai baca. Dia pun tak tahu nak baca apa. Ustaz kata boleh buat ayat sendiri dekat anak. Ambil ayat satu duduk depan. Yang dia tahu ni tuan-tuan, Al-Fatihah ya. Tu pun Al-Fatihah, kalau orang kata Al-Fatihah dia lambat. Bila orang kata surah Al-Ham dia tahu. Dia baca Al-Ham. Waladdallin. Dia pun tak tahu dah nak baca apa. Dia pun payah, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Cakap. Bagilah anak aku bila dia minum air ni, dia rasa tenang. Kan? Dia duk rasa sempit dalam hati dia. Dia duk kata tak boleh. Dia rasa susah, ya Allah. Bila dia minum air ni, ya Allah, bagilah dia rasa senang soalan-soalan yang dia jawab dalam exam tu. Bagilah dia dengar cakap sikit, ya Allah. Ketegak sangat, ya Allah. Bagilah dia minum air ni dengan doa aku dalam bahasa Melayu ni, ya Allah, bagilah lembut hati dia. Buih dalam air, bagi anak tu minum. Jampi itu dibenarkan di dalam Islam kerana tidak ada unsur-unsur syirik. Tuan-tuan kena beza. Jampi tak dibenarkan, maka datanglah engkau daripada mambang hitam bersayap 3 kepadaku. Kan sang merah menunggu itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebab tu apabila kita datang kepada satu-satu pusat ataupun pusat rawatan, kita panggil ustaz ni mai rumah, kita kadang-kadang kita dengar sikit apa yang dia baca. Kalau kita dengar dia baca Al-Quran, okeylah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ni ayat Quran ni, maka tak apa. Dia baca pelan ustaz, dengarlah pelan-pelan. Tiba-tiba dengar macam ni, kata, wahai Tok Nenek Puteri Gunung Ledang. Yang tu tuan-tuan, salam bagi RM5, suruh dia balik. Dah kalau orang tua-tua ustaz, dia baca tak berapa kuat, kan tak apa larat, tanya dia, maklum baca apa dalam ayat. Maklum baca ayat Kursi 14 kali, tak ada masalah. Kan kita takut benda tu. Pasal apa? Pasal bila kita pi di rumah bomo satulah benda syirik. Dan bomo ni, dia ni dah terkeluar daripada landasan Islam yang betul. Pasal dia telah mensyirikkan Allah. Kita pula pi rumah dia, kita mengiyakan percakapan dia, maka 40 hari sembahyang kita tidak diterima. Hadis sahih tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Beberapa soalan yang saya jawab pada hari ni, iaitu macam mana nak menyembuhkan penyakit. Kemudian cara orang buat minyak pengasih minyak dagu tadi ada pada permulaan. Kemudian hukum hukum memakai tangkal, menggunakan tangkal yang ada ayat Quran, lilit benang benang hitam kepada budak-budak, apa hukum dia, dan juga kayu koka, kelebihan dia. Bolehkah halau jin ataupun bolehkah mengurangkan rezeki. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada lagi rezeki, kita akan jumpa pada hari yang akan datang. Lebih kurang sejam dah kita mula. Jadi kita akan jumpa pada hari yang akan datang. InsyaAllah kita akan kupas lagi beberapa persoalan tentang rawatan Islam. InsyaAllah tuan-tuan, ada soalan tak? Kalau ada soalan komen. Kalau tak ada, saya nak berhenti dah kat sini. Dah nak habis dah. Ada soalan tak berkaitan dengan rawatan Islam? Jin ke, berkaitan dengan apa-apalah sihir ke? Nanti insyaAllah kita akan kongsi berkaitan dengan santau. Kan, santau ni ada macam-macam jenis tuan-tuan. Santau angin, santau makan, santau batuk, santau apa lagi. Semacam lah. Nanti kita terang bab santau pula. Lebih kurang sejam 2 jam lah. Betul macam mana buat santau, macam mana mereka hantar santau, macam mana kita nak rawat santau. Boleh tak nak rawat sendiri? InsyaAllah boleh, buat pelan-pelan. Tak boleh, kita akan bantu. Tuan lah, tak ada soalan kot. Saya ingat, kalau tak ada soalan, saya nak stop dah sampai sini. Tak ada soalan lah. Okey, baru masuk ni siapa ni? Iman Nirza, Yaakob Osman, Muhammad Raudi. Selamat datang. Kita dah nak stop dah ni. Dah mula tadi pukul 8. InsyaAllah lah yang baru masuk ni boleh tengok ulangan di Facebook. Ada soalan tak?
InsyaAllah nanti saya akan share petua darah tinggi dengan panah baran. Kan saya nak buat tapi duk tangguh kan. Kita akan buat petua darah tinggi, panah baran. Dua ni macam mana kita nak cegah daripada orang darah tinggi, panah baran ni. Ada tak soalan tuan-tuan? Boleh 1-2 soalan kalau ada? Ada soalan tak? Macam tak ada ni soalan. Kan? Makin menurun ni. Dia punya view dia makin menurun pasal orang pekat-pekat keluar dah. Tak ada soalan? Soalan tak? Kita dah nak habis dah. Kita dah nak tamat dah live kita. InsyaAllah kalau ada soalan. Jadi saya ingat tak ada lah kot. Kalau siapa yang ada soalan boleh PM Messenger saya di Facebook. Ataupun tuan-tuan boleh terus ke page Rawatan Islam Mahmudah. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Ada beberapa banyak petua di situ, doa-doa. Dan tuan-tuan boleh mesej dalam tu pun boleh juga. Kan, insyaAllah ada peluang nanti kita akan jawab soalan. Kita akan berjumpa lagi. Dan untuk bagi yang nak buat rawatan pun boleh ambil nombor telefon di dalam page Rawatan Islam Mahmudah. InsyaAllah esok kita ada rawatan di Bung Tebai. Okay, tuan-tuan, saya ingat setakat tu saja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada tersalah bicara, tuan-tuan bolehlah menegur saya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.